الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، تحية الإسلام السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang pertamanya dan selamanya, marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita kesempatan dan peluang untuk kita ini diberikan kebaikan dengan melalui keizinan yang datang daripada Allah untuk kita ini dapat merasakan nikmat dalam pada berbuat ketaatan, yang mana ketika mana Allah mengambil kita daripada tempat yang tak baik dahulu, ketika mana suatu masa dulu kita dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam zaman yang kita melupakan Allah. Allah membiarkan kita larut dalam kesilapan dan dosa silam kita, dan kemudian di atas kemurahan dan kasih yang datang daripada Allah, Dia kutip kita daripada tempat yang tak baik itu, kemudian diletakkan kita pada tempat yang baik. Maka saya sebutkan hal ini supaya ketika mana Allah memilih kita untuk menjadi sebahagian daripada orang yang dikurniakan kebaikan oleh Allah, janganlah sesekali kita meninggikan diri kita, dan janganlah sesekali kita memandang rendah kepada orang yang masih lagi belum diberikan taufik dan hidayah daripada Allah. Karena kebanyakan orang membuat kesilapan ini ketika mana dia telah pun diberikan oleh Allah kesempatan demi kesempatan untuk berada pada tempat yang baik, sehingga dia melupakan bahawasanya suatu masa yang dahulu dia juga berbuat perkara yang sama seperti mana orang lain yang masih lagi belum diberikan hidayah oleh Allah. Tidak benar. Kalau bukan kerana dengan kemurahan Allah, maka mustahil hari ini kita boleh jadi ahli masjid. Kalau bukan kerana dengan kebaikan Allah, mustahil malam ni tuan-tuan kita boleh luangkan masa untuk duduk dalam majlis ilmu. Maka janganlah disebabkan kebaikan yang baru kita buat setahun dua, kalau nak dibandingkan dengan kemaksiatan yang kita lakukan dalam tempoh yang lebih lama daripada ketaatan. Bahkan dalam tempoh kita berbuat taat ni pun tuan-tuan, kita masih lagi sulamkan dengan perbuatan dosa. Berbanding dengan dulu, perbuatan dosa kita tidak disulami dengan taat. Jadi jangan sesekali kita melupakan kebaikan Allah ni. Tujuannya apa tuan-tuan? Supaya Allah kira kita ni sebahagian daripada hamba yang bersyukur ketika mana mendapat nikmat. Sebab janji Allah, Allah berjanji kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Setiap kali kuliah saya tuan-tuan, saya sebut hal ni. Tujuan dia untuk saya ingatkan diri saya, supaya saya tak terlupa. Ketika mana mula datang rasa ujub, ketika mana mula datang rasa riak, saya mengingatkan bahawasanya ini adalah kebaikan yang datang daripada Tuhanku. Maka bagaimana mungkin sesuatu yang bukan milik kita, kita mampu nak berbangga dengannya. Maka ketika mana kita bersyukur pada kurniaan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dicukupkan keperluan hidup kita, dengan tujuan kita tak perlu bersusah-susah dengan dunia, dan kita boleh fokus kepada akhirat,
itu juga sebahagian daripada kebaikan Allah. Ketika mana ramai orang dia nak kepada kebaikan, tapi Allah tak berikan kepadanya kekuatan untuk duduk dalam kebaikan. Bila dia nak cari akhirat, dalam masa yang sama Allah menyibukkan hatinya dengan dunia. Dan kita ni Allah pilih untuk jadi orang yang disibukkan dengan akhirat dalam keadaan hati kita tidak merasa sibuk dengan dunia. Jadi ini kebaikan Allah. Jadi disebabkan Allah yang berikan kepada kita hal ini, maka kita bersyukur kepada dia. Dan janji Allah, siapa yang bersyukur dengan pemberian kebaikannya, maka dijanjikan kepadanya untuk diberikan pertambahan nikmat. Maka mudah-mudahan dengan cara ni tuan-tuan, sebelum kita sampai kepada saat ditutup mata kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita diizinkan oleh Allah untuk merasakan pertambahan keimanan dalam hati, sehinggalah pada saat kita dijemput pulang kepada Allah. Itu yang kita nak tuan-tuan. Sebab iman ni sepatutnya Allah dah bagi panduan, dia sepatut makin bertambah. Seperti iman para sahabat, iman mereka tak pernah berkurang, sentiasa bertambah. Bahkan disebutkan juga hal ini di dalam Al-Quran. Idza tuliyat ayatuhum zadatuhum imana, Allah kata, ketika mana disebutkan kepada mereka peringatan-peringatan Allah kepada mereka, zadatuhum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Maksud bertambah ni tak berkurang tuan-tuan. Tuan-tuan, kita dengar tentang ayat peringatan Allah ni setiap hari kan? Tidak? Dalam keadaan setiap hari kita ingat, dengar nama Allah, dengar nama Allah, dengar nama Allah, iman kita bertambah. Allah. Budak-budak duk main kat belakang, bawa depa main kat luar. Anak saya tak apa, anak saya suruh keluar. Kalau anak orang lain saya tak suruh keluar, anak saya suruh keluar. Bagi depa main kat luar, ganggu orang mengaji. Kesian tengok hak duduk depan kerja duduk kelih belakang Sat-sat kelih belakang. Siapa mengajak? Orang depan, orang belakang. Bawa depa main kat luar, bagi depa main luar. Belakang tu luas lagi tak apa, biar depa lari kat luar. Baik. Jadi kita dengar tentang nama Allah ni setiap hari tuan-tuan. Persoalan dia, kenapakah iman kita tak makin bertambah? Yang ni kita nak kena fikir. Yang ni yang kita nak kena muhasabah sama-sama tuan-tuan. Terlebih-lebih lagi malam ni kita baca kitab tauhid tuan-tuan. Kitab yang menjadikan bertambah keyakinan kita terhadap Allah. Sebab macam mana pun tuan-tuan, kena minta dengan Allah sebelum tutup mata. Keyakinan kita kepada Allah ni menjadi keyakinan yang jazam, keyakinan yang benar-benar tahqiq, supaya masa tengah sakit esok, masa tengah kelang kabut dengan kesakitan tersebut tuan-tuan, kita tak rasa ragu-ragu untuk menjawab Allahu Rabbi. Boleh faham? Jadi kita sama-sama lahirkan rasa syukur kepada Allah, insya-Allah. Baik, jadi ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, malam ni kita sambung bacaan kitab kita, masih lagi dalam bab selawat dan salam. Dekat faedah daripada selawat yang kita baca. Betul kan? Baik. Qala musannif rahimahullahu taala, wa nafa'ana bi 'ulumihi wa nawwara qulubuna bi nuri anwari asrarihi, amin. Faedah daripada selawat dan salam yang kita ucapkan, yang mana kita dah baca pada pengajian yang lalu. Selawat dari segi bahasanya bermaksud doa. Allahumma salli alaihi wasallam. Dari sudut bahasa, selawat ni membawa maksud doa. Dan adapun kata setengah maknanya dengan nisbah itu bagi Allah dengan rahmat. Maksud kata ketika mana selawat itu datang daripada Allah, maka dinamakan atas selawat itu rahmat. Ketika mana Allah sebut di dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setiap minggu kan Tok Bilal kita duk baca, Tok Khatib kita baca, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, kan? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang yang berselawat ke atas Nabi. Makna kata ketika mana selawat tu datang daripada Allah, maka ianya menjadi rahmat bagi hamba yang mendapat selawat tersebut. Faham tak?
Sebab tu di antara cara untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada kita melazimi istighfar adalah dengan cara banyaknya berselawat. Dan sebab itu jugalah selawat dia mesti diucapkan dengan lisan. Kalau selawat tu hanya sekadar dengan hadirnya hati tanpa melalui lisan, maka selawat tu tak dikira sebagai selawat dah. Selawat yang Allah balas balik, malaikat balas balik kepada orang yang berselawat ke atas Nabi ni adalah selawat yang dilafazkan dengan lisan dia. Sebab selawat ni adalah doa, maka doa kena lafaz tuan. Dia berbeza dengan zikir. Zikir ni kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar boleh buat dalam keadaan 3 tempat. Yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad, boleh buat dengan keadaan hadirnya hati sahaja. Sambil tutup mulut kita duduk subhanallah subhanallah contohlah, tapi dalam hatilah. Mulut tak sebut. Ataupun dia boleh buat dengan keadaan hadirnya lisan tanpa disertakan hati. Dia ucap subhanallah subhanallah macam tu, contoh lepas sembahyang tadi. Tok Imam ajak kita wirid ramai-ramai tasbih. Ila Rabbana subhanallah 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 subhanallah. Kita subhanallah mulut subhanallah, tapi hati kita duk teringat apa tu? Tadi motor aku kunci tak tahu mana dah. Kasut aku tak sat, aku baru beli kasut ni. Kalau tadi orang pijak kasut tu habis kan. Faham tak? Sambil dia duk tasbih tu, Allahumma salli ala Muhammad, hati dia tak serta bersama dengan tasbih tu, maka pun boleh. Adapun Allahumma salli ala Muhammad, di antara kedua tu yang paling baik mana satu? Kata Imam Nawawi, iaitu zikir yang datang dengan hati itu lebih utama daripada zikir yang hanya sekadar dengan lisan. Adapun maqam zikir yang paling baik ialah ketika mana zikir itu disertakan dengan hati dan lisan. Dalam keadaan dia menyebut zikrullah, hati dia merasakan puji kepada Allah tu, ingat kepada Allah tu, hati dia pun rasa juga. Maka itu adalah sebaik-baik zikrullah. Jadi itu 3 tempat. Allah SWT, sebab dia hanya berkait dengan zikir. Adapun ketika mana berselawat tuan-tuan, tak boleh selawat tu hanya dilafazkan dengan hati, mesti melalui lisan. Allah SWT, faham? Mesti melalui lisan. Cuma ketika mana selawat itu hanya sekadar meniti di lisan tanpa disertakan dengan hadirnya hati, maka sebab itulah kita tak mendapatkan kebaikan daripada selawat. Sebab lafaz selawat ni dia bukan hanya sekadar lafaz mendoakan keselamatan buat baginda Rasul, tetapi lafaz selawat ni sebenarnya tuan-tuan merupakan lafaz kecintaan. Lafaz kecintaan. Sebab tu hari ni kita boleh tengok banyaknya majlis selawat, banyaknya majlis yang memuji, memuji-muji keagungan baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak ramai daripada orang yang menghadiri majlis tersebut yang mempunyai akhlak Rasulullah. Tanpa kita sedar, dia tak menjadi rahmat, bahkan menjadi istidraj buat kita tuan-tuan. Bila kita terleka dalam kebaikan yang hakikatnya tak dikira sebagai kebaikan tuan-tuan. Saya kena sebut benda ni tuan-tuan, sebab ni musim, ni bulan Maulid. Tak lama lagi nak sampai Maulidur Rasul. Orang banyak tempat dia mula sibuk susun jadual untuk program-program Maulid. Benda ni bagus tuan-tuan. Yang menganjurkan tu tak salah. Yang salah tu orang yang hadir dalam keadaan tak betul cara. Sebab tuan-tuan, ketika mana kita nak memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mestilah mengikut seperti mana yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kalaulah memuliakan Rasul itu cukup hanya pada sekadar berselawat tanpa menghadirkan rasa cinta di dalam hati, maka sudah pastilah Abu Jahal dia takkan dikira sebagai orang yang mengkhianati Nabi.
Sebab Abu Jahal dalam kehidupannya tuan-tuan, dia mengakui akan kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu nama dia Abu Jahal. Pasal itu Nabi panggil dia bapa segala orang bodoh dekat dia. Jahal tu orang bodoh tuan-tuan. Abu tu bapa orang bodoh. Paling bodoh dia. Pasal apa tuan-tuan? Sebab dia sendiri mengaku Muhammad tu bawa benda betul. Tapi pasal apa hang tak beriman? Orang tanya dia. Pasal apa hang tak beriman? Dia kata, macam mana aku nak beriman dengan dia? Pasal setiap kabilah kami ni ada perjanjian masing-masing. Kalau aku mengaku yang dia tu Rasul, aku kena duduk bawah dia. Habislah aku. Orang kata bodoh. Faham? Jadi kalaulah hanya sekadar mengakui kebaikan Rasul itu menjadi syarat kecintaan, maka nescaya Abu Jahal tempat dia dalam syurga tuan-tuan. Faham tak ni? Tapi kenapa Abu Jahal ni dia duduk dalam neraka tuan-tuan? Sebab dalam keadaan dia mengakui akan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, dia menentang segala bentuk suruhan yang dibawa oleh Rasulullah. Hak Nabi ajak, semua tinggal tuan-tuan. Tuan-tuan, kita pergi majlis Maulid. Sambil pergi majlis Maulid, mulut bau rokok. Nabi suka tak kita merokok tuan-tuan? Tak payah cerita rokok haram ke makruh lagi tuan-tuan. Tak payah cerita dia lagi tuan-tuan. Sembahyang lepas makan petai, hukum dia makruh tak? Bukan rokok, petai. Petai benda harus makan. Tapi bau busuk tu yang tak boleh. Tidak kan? Apatah lagi rokok yang jauh lebih busuk daripada petai. Faham ni? Baik, pergi majlis balik tuan-tuan. Tapi duk ambil hak orang. Ambil macam mana? Parking OKU, kita pergi parking kereta kita. Kita tak OKU. Tuan-tuan, benda ni nampak kecil kan? Tidak? Alah Ustaz, parking ya Ustaz. Macam tak salah. Ni bukan saya nak marah tuan-tuan, tapi saya nak ajak. Dah tuan-tuan panggil saya main mengajak, saya mengajak. Benda tak betul saya kena tegur tuan-tuan. Kalau tak apa guna tuan-tuan panggil saya. Tidak? Minta maaf tuan-tuan, saya kena tegur. Bukan maksud saya marah tak, saya tak marah, tapi ni adab. Kadang kita ni duk biasa ambil hak orang tanpa kita rasa tu hak orang. Parking penceramah, tuan-tuan pergi parking motor siapa yang nak ceramah? Saya sampai tengok-tengok tu dia motor duduk kat tempat parking tu. Tuan-tuan, ni dah 3 kali dah jadi. Bukan kali pertama, ni kali 3. Saya tengok. Faham banyak lagi ruang tempat lain, tang parking tu juga nak parking motor. Lepas ni jangan buat tuan-tuan. Memang saya boleh parking tempat lain, saya tak kisah tuan-tuan. Tapi ni adab. Benda yang Nabi tak bagi, mengambil hak orang. Hak orang ni bukan hanya sekadar pergi ambil barang tak. Hak orang, faham tak hak orang? Sebab tu kita tak boleh suka-suka parking kereta depan rumah jiran tuan-tuan. Sebab tu hak jiran. Sebab Nabi sebut dalam hadis Nabi, kena jaga hak jiran. Nabi ajak. Nabi suruh kita menjaga silaturahim sesama kita. Maksud jaga silaturahim ni, jangan buat benda yang orang tak suka. Orang tu letak elok slipper depan masjid, kita masuk-masuk tak mau letak kasut jauh, tenang kasut kawan tu matah lah, letak kasut kita. Memang orang tak nampak, tapi Tuhan tahu tuan-tuan. Buat majlis Malik tuan-tuan, laki perempuan duduk sebelah-sebelah. Ni saya kena cakap tuan-tuan, benda berlaku tuan-tuan. Kita duk perasan kata ni aku baik ni, aku baik ni. Perempuan laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Tutup dengan apa ni? Tutup dengan tu. Kun halus ya. Saya lagi kena hak perempuan tu lengur tak tangan aku tu, laki mu baru alah tersentuh ni, maaf tersentuh. Nampak dosa macam mana tuan-tuan? Sedangkan tempat laki dan perempuan bukan sebelah-sebelah, depan belakang. Kita mengaji dalam masjid ni pun tirai buka tak buka pun. Siapa tahu majlis Maulid nampak tak buat lagu tu? Sedangkan perempuan ni tempat dia tertutup. Buat majlis puji Nabi, tapi hak Nabi suruh satu pun kita tak ikut.
Hak tu tak kira lagi. Sambil main majlis maulid, hati duk berasa kemas. Telefon kawan, hang tak pi kan majlis maulid hari ni? Aku tak pi. Apa teruk hang ni, cuba tengok aku. Nampak? Kita lupa Azazil dilaknat oleh Allah dengan sebab satu kataan, tuan-tuan. Satu kataan kan. Bila dia sebut dekat Allah, bila Allah suruh dia sujud pada Nabi Adam, wa ana khairu minhu, dan aku lebih baik daripada dia. Pasal apa aku nak kena sujud? Iblis terus dilaknat, tuan-tuan. Nama Azazil tukar jadi Iblis laknatullahi alaih. Tempat yang asalnya di dalam syurga dihumban keluar, dihalau, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka paling bawah sekali, tuan-tuan. Sebab dia cuma berasa dia lebih baik daripada seorang makhluk. Tuan-tuan, kita ni berasa baik lebih pada seorang ke macam mana? Tu pun duk sangka ahli syurga dah. Nah, boleh buat majlis selawat 24 jam, ahli syurga dah aku. Duk berasa kemas, tuan-tuan. Sebab tu saya malu, tuan-tuan. Saya cukup malu bila pergi majlis maulid, tuan-tuan. Sebab saya kenal diri saya macam mana. Kita takkan mampu nak bohong Rasulullah, takkan mampu nak bohong Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya bagi satu misalan untuk tuan-tuan senang faham. Pasal apa saya sebut benda ni? Patut bila selalu selawat, tuan-tuan, kita ni jadi orang makin baik. Sebab selawat ni dijanjikan padanya rahmat. Orang yang mendapat rahmat daripada Allah adalah orang yang dilimpahi kebaikan dalam hidup dia, tuan-tuan. Orang yang dilimpahi kebaikan ni, hati dia takkan suka langsung pada maksiat. Keyakinan dia pada Allah akan makin bertambah, makin bertambah. Faham tak? Kebergantungan dia dengan Allah makin padu, kita kata. Makin absolute. Absolute ni maksudnya betul-betul jazam, bulat betul. Tak ada dah benda yang boleh menjadikan hati dia ragu-ragu dengan Allah. Tak ada. Sehingga kan kalau bertemu hal antara dunia dan akhirat, dia akan pilih akhirat sebab dia yakin akhirat tu. Kita antara tengok bola dengan ngaji. Tengok bola dulu. Tidak. Tak percaya, tunggu lah. Kedah lama tak masuk final. Esok kena sebab dia macam tu dia mesti pusing balik kan. Dia kalah sekali dia masuk balik. Tunggu esok time final tu. Kerana Kedah boleh masuk final, tuan-tuan. Saya berani jamin lah, dalam masjid ni silsilah Iflah telefon, Ustaz, malam ni kita cancel kuliah. Tak ada orang nak main. Saya pun jawab balik lah, tak apa, seorang dua pun tak apa. Masalahnya kami JK pun pergi tengok pula. Lawak. Gurau dah apa soal. Boleh faham tak? Kita akan pilih yang tu dulu. Kita akan nak yang tu dulu. Nak dunia dulu. Antara nak rehat dengan nak buat ibadah, kita lebih memilih rehat. Seperti kita jaga tengah malam. Tambah kita ni umur-umur dah lama ni kan, umur-umur dah lanjut ni, bukan boleh lena malam pun. Tak? Kita mangkit tak buat sembahyang tahajud. Duk melengung tu, awaklah mata tak boleh lelap ni. Tak? Kita tak pegang tasbih, kau ambil tasbih, dosa aku banyak, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Tak ada. Baru nak pegang tasbih, baru nak astaghfirullahalazim, terus boleh tidur pula. No? Tidak anda. Sedangkan kita bukan orang yang tak selalu selawatkan Nabi. Patut bila makin selawat makin bertambah rahmat tu. Baik. Rupa-rupanya tang tu silap kita. Saya bagi contoh, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ni ada ahli keluarga kita yang dia duk kata kita ni baik dengan dia. Dan dia selalu kata kat kita yang dia sayang kat kita. Faham tak? Tuan-tuan mesti senang faham ni masalah ni. Ahli keluarga kita ni hari-hari, katalah tu anak kita. Ayah ni baik sungguhlah dengan cik. Cik nak apa semua bagi. Ayah sanggup korbankan hidup ayah semata-mata nak bagi cik senang. Hari-hari dia duk cakap kita, dia puji kita. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan, yang kita suka dia tak buat, yang kita tak suka itulah dia duk buat, tuan-tuan. Kita sebagai ayah, kita akan kata anak ni betul-betul sayang kat kita ke, ataupun dia bohong yang kata sayang kat kita, tuan-tuan. Faham ni? Mulut sebut sayang kat Nabi,
Hak Nabi suruh, tuan buat. Hak Nabi tak suka, tuan tinggal ya? Faham? Ni nak masuk Majlis Maulid ni tuan-tuan. Bukan saya kata lepas ni jangan pi, tuan-tuan kena pi. Kalau konsert dewa 8,000 orang pi, Majlis Maulid kena pi lebih daripada tu. Kena lebih daripada konsert dewa. Cumanya pilah dalam keadaan yang baik, supaya bila kita pi tu tuan-tuan, dia tak menjadi sebab kebencian ke atas diri kita. Biar kita pi dalam keadaan menjadi sebab kecintaan Allah dan Rasul tu balik semula kepada kita. Ni ada masalah lagi tuan-tuan. Ada masalah lagi. Prepare bagi betul. Faham tak? Baik. Faedah bermula qaul yang sahih bahawasa Nabi SAW beroleh manfaat ia dengan selawat umat atasnya seperti anbiya yang lain juga. Maka mengikut pendapat yang sahih, ketika mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baginda juga beroleh manfaat seperti mana para anbiya yang lain dengan umatnya. Baik. Dan kata qil, bermula manfaat itu kembali atas orang yang menselawat jua. Maka manfaat itu sebenarnya bukanlah ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kembali semula kepada orang yang berselawat tersebut. Bila kita selawat atas Nabi, memang Nabi mendapat faedah daripada selawat, tapi hakikatnya faedah selawat itu dikembalikan kepada orang yang berselawat. Macam mana tu? Allah SWT. Faedah ke atas Nabi ni macam mana? Bila Nabi ni terlalu merasakan kasih kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni kasih sungguh dengan umat, sehingga kan Nabi tak mau ada seorang pun daripada umat Rasulullah yang diazab oleh Allah di dalam neraka. Pasal itu Nabi SAW ni menjadi satu-satunya manusia yang ketika mana dah masuk dalam syurga tuan-tuan, dia boleh keluar daripada syurga semata-mata nak menyelamatkan saki-baki umatnya yang masih duduk dalam neraka. Tak ada satu manusia lain pun yang boleh buat macam mana Rasulullah buat tuan-tuan. Besarnya nikmat syurga ni tuan-tuan, sehingga kan siapa-siapa yang dah masuk, dia takkan teringat nak keluar lah. Dan Nabi adalah orang pertama masuk syurga tuan-tuan. Kan Nabi sebutlah hadis Nabi kan, akulah orang yang akan ketuk pintu syurga, dan akulah orang pertama yang akan buka dan melangkah kaki masuk ke dalam syurga. Tapi bagaimana ketika mana Nabi orang paling awal masuk, tapi orang paling belah juga masuk dalam syurga. Lepas Nabi tengok semua umat Nabi ni masuk dalam syurga, barulah Nabi kembali semula ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Tuan-tuan, kita pernah tak masuk satu tempat yang sangat cantik dan sangat indah dan sangat banyak dia punya, Allah SWT, orang kata panggil apa tu, kita masuk tempat best lah kita kata. Tuan-tuan pernah dengar tak kes mak ayah hilang anak dalam supermarket baru buka? Pernah dengar? Pasal apa boleh hilang anak tuan-tuan? Pasal mak bila dia masuk supermarket tu, dia shock tengok, ui banyaknya benda best. Tak? Orang perempuan dia suka masuk supermarket. Orang lelaki dia suka pergi pasar malam tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan kena tahu, orang perempuan bila dia pergi mall, tujuan dia bukan nak beli sangat, dia nak cuci mata. Lawanya, macam tu Orang lelaki-lelaki bila dia masuk mall, dia tak boleh tunjuk power. Pasal apa? Barang dalam mall semua harga kayangan. Jadi sebab tu dia suka pergi pasar malam. Bila dia pergi pasar malam, dia boleh tunjuk action depan bini dan anak-anak dia. Sebab tu anak-anak dia cukup admire dengan ayah. Aku besar esok nak jadi macam ayah aku. Pasal apa? Bila ayah masuk pasar malam, nak ambil apa? Ambil. Pasal apa? Barang pasar malam boleh try masuk shopping mall. Habaq kat anak pergi Toy Ras, ni nak main apa? Ambil. Keluar tu botak kepala.
Kat pasar malam bolehlah tunjuk champion. Allah SWT. Jadi sebab apa boleh hilang anak tuan-tuan? Sebab ketika itu mak tadi ni dia terlupa pada masa tu yang dia bawa anak tuan-tuan. Sebab dia terlalu asyik dengan keindahan yang ada di dalam mall tu. Baik, syurga tuan-tuan tak macam mall. Syurga jauh lebih indah daripada segala benda cantik yang ada atas dunia. Sebab apa? Dekat dalam syurga yang jadi batu-batu kerikil tu daripada intan permata. Tuan-tuan kalau nampak orang pakai cincin batu permata besar tuan-tuan, tuan-tuan tertarik tak nak tengok? Tak? Pasal apa jam ada yang harga ratus ribu? Pasal dalam tu ada diamond. Pasal tu dia mahal. Daripada jauh nampak berkilau-kilau diamond tu. Lawa lah. Itu baru hak halus. Bayangkan jalan raya daripada intan permata tuan-tuan. Agak-agak tak tuan-tuan kalik dalam tu. Dan kenikmatan dalam syurga ni Nabi kata lebih dari yang kita boleh bayang, dan sentiasa bertambah, bertambah dan terus bertambah. Tu nikmat dalam syurga. Dia tak ada kurang tuan-tuan. Kita nikmat atas dunia, dia tak makin bertambah, dia makin kurang. Betul tak? Sebab tu suapan kali pertama ketika mana perut lapar tak boleh pakai dia punya apa tu Allah sebab dia punya komentar dia. Komen dia tak boleh pakai. Dia tengah lapar gila. Dia boleh makan. Masya Allah sedap lah. Nak tahu sedap tak sedap bila? Lepas dia suap kali ke 10. Tuan-tuan perasan tak? Kadang-kadang kita pakai kedai tom yum kan. Mula-mula aku sedap kedai ni, boleh mai lagi apa ni. Cukup 10 kali suap, perut benda kenyang. Masin pula tom yum ni. Tak sab kami hang puji, ini hang kutuk pula. Tidak kan? Tidak. Sebab itulah hakikat nikmat dunia. Tuan-tuan beli kereta baru tuan-tuan, paling lama tuan-tuan rasa kereta tu kereta baru berapa lama tuan-tuan? 3 bulan? 4 bulan? Tak tuan-tuan, 3 hari je. Tak. Lepas 3 hari tuan-tuan rasa pasal aku beli kereta ni. Tuan-tuan buat dapur besar lagu mana pun, lah kali tuan-tuan akan rasa masak dekat dapur ke beli kat luar tak? Tidak. Sebab tu nikmat dunia. Ayak ni sedap waktu bila? Waktu tekak kering kan. Waktu tekak tengah kering minum rasa sedap. Waktu tekak tak kering dah memang dah kenyang betul, telan muntah balik tuan-tuan. Betul tak? Tu nikmat dunia. Tapi nikmat syurga ni kata Rasulullah seperti mana nikmat dunia, cuma lebih dari yang kamu boleh bayang. Makna kata kalau kita bayang nikmat atas dunia boleh habis, dekat akhirat dia takkan habis. Sebab tu minum kali pertama rasa sedap, kali kedua lagi sedap, kali ketiga lagi sedap. Pasal tu dekat dalam syurga Tuhan bagi kita hidup selama-lamanya. Sebab nikmat dalam syurga tak pernah habis. Jadi bila tak pernah habis, nak bagi mati siapa? Atas dunia pasal apa Tuhan bagi mati? Sebab nikmat atas dunia dia ada tarikh luput. Dan seseorang tu akan dimatikan oleh Allah ketika mana telah sempurna janji Allah ke atas diri dia. Allah kata rezeki hang takat 63 tahun. Cukup 63. Habis rezeki, mati lah. Tuhan tak bagi hidup dah. Pasal apa? Dah cukup janji dia. Hang duduk atas dunia, jodoh hang sekian-sekian banyak. Cukup jodoh banyak tu, habis lah. Dia takkan tambah dan dia takkan kurang dah. Faham? Allah SWT. Jadi bayangkan ketika mana nikmat yang sebegitu banyak ada di dalam syurga. Ketika mana Nabi masuk, tak terkesan langsung pada hati Nabi SAW akan kenikmatan yang sangat banyak tersebut, sehingga menjadikan Nabi SAW boleh keluar balik daripada syurga semata-mata nak menyelamatkan umat Rasulullah yang masih ada dalam neraka. Hebat tak Rasulullah tuan-tuan? Jadi ini yang dikatakan faedah. Nabi mendapat faedah daripada selawat kita tuan-tuan. Kenapa? Nabi dapat apa yang menyukakan hati Rasulullah.
Nabi suka ketika mana umatnya diberikan pelepasan daripada api neraka, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu nak selamat dekat akhirat tuan-tuan, dia tak ada cara lain. Satu je jalannya. Kena buat sehingga Nabi mengaku yang kita ni umat Nabi. Sebab ni janji Nabi. Nabi kata kullu ummati yadkhulunal jannah. Nabi bagi jaminan dalam hadis ni tuan-tuan. Semua yang daripada kalangan umat aku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulunal jannah, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga adalah. Semua umat Nabi. Illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Enggan apa ni? Enggan menjadi umat aku, kata Nabi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, may ya'ba, siapa orang yang tak mau ni, yang tak mau jadi umat engkau ni Muhammad? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah, yang ikut aku masa hidup atas dunia, yang ni masuk syurga. Allah Subhanahu. Wa man asani, dan siapa yang ingkar dengan aku. Ingkar di sini ketegak. Hak Nabi suruh tak ikut. Hak Nabi suka kita buat tak delik. Ni orang yang enggan. Dia tak mau mengambil kebaikan menjadi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, yang ni apa dia? Faqad aba. Inilah orang yang tak mau, tuan-tuan. Jadi agak-agak, tuan-tuan, dengan akhlak yang ada pada diri kita ni, tuan-tuan, adakah melayakkan kita ini untuk diiktiraf oleh Rasulullah sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, kita ni dalam Malaysia ni, tuan-tuan, ada parti-parti politik, tidak? Dan setiap parti politik ni dia ada benefit untuk penyokong dia masing-masing. Tidak? Boleh tak kita penyokong parti A pergi minta bantuan dekat orang parti B, depa tolong tak? Faham ni? Sampai mampus, tuan-tuan. Hang bukan daripada kalangan aku. Hang bukan daripada geng kami, buat apa aku nak tolong hang? Macam tu kita ke akhirat, tuan-tuan. Kita boleh kata, tak apa, takkanlah Nabi ni kira sangat dengan aku. Nabi, tuan-tuan, adalah satu-satunya manusia yang sangat berpegang dengan janji, tuan-tuan. Sebab tu guru saya sebut baru ni, tuan-tuan, kita ni kena fikir satu benda, tuan-tuan. Satu benda kita kena fikir. Apakah amalan yang ada pada diri kita yang melayakkan kita ini untuk diiktiraf oleh Allah dan Rasul sebagai hamba dia? Bila kita menghadap Tuhan esok, tuan-tuan, amal apa yang kita bawa untuk Tuhan kata, hang ni hamba aku? Bila kita berdiri depan Nabi esok, tuan-tuan, kita nak minta syafaat daripada Nabi, amal apakah yang kita boleh bawa tunjuk dekat Rasulullah sehingga kan Nabi akan kata, hang ni sebahagian daripada umat tu? Tuan-tuan pernah fikir tak dulu? Boleh faham tak? Kita kena fikir, tuan-tuan. Masa bukan makin panjang, makin suntuk. Kan rasa macam baru je start kuliah, bunyi jam. Saya nak panjang-panjang pun tak boleh, tapi baca baru sikit ni lagu mana? Tak apalah, kita baca sikit. Sebab kita nak jadi orang baik, kan? Nak jadi orang baik ni dia kena buat sikit lah pengorbanan dunia ni. Faham? Apa kita nak bawa, tuan-tuan? Kita bawa esok depan Tuhan esok, apa yang menjadikan kita ni layak untuk diiktiraf sebagai hamba dan umat bagi Nabi Muhammad SAW. Macam parti penyokong tadi lah. Kita pipi kat dia, apa simbol kata hang ni geng aku? Tunjuk kita punya kad. 3 color, ni geng aku. Tak? Tunjuk kad 1 color, hang bukan geng aku, pergi cari orang lain. Macam tu esok akhirat, tuan-tuan. Cuma payung yang paling menyelamatkan kita di akhirat, tak ada payung lain lah, payung Tuhan lah. Payung Allah dan Rasul tu lah payung yang sebesar-besarnya di sana, tuan-tuan. Jadi masa hidup, tuan-tuan, tak payahlah buang masa dengan payung lain. Hidup bukan main, jaga bukan main payung kita ni. Esok ke akhirat bukan payung tu nak tolong kita. Nak tolong kita nu Allah dan Rasul tu. Apa sahaja yang bercanggah dengan Allah dan Rasul, kita lawan lah. Kita betulkan. Bukan payah pun hidup ni.
No? Tapi itulah senang kata, payah juga nak buat. No? Baik. Maka bermula manfaat itu kembali atas orang yang berselawat jua. Sebab bila kita selalu selawat, berlimpahlah rahmat Allah ke atas diri kita. Maka disebabkan rahmat Allah itu banyak ke atas diri kita, maka diselamatkanlah kita ni daripada kemurkaan Allah. Akhirnya menjadikan perkara tersebut disukai oleh Rasulullah tak? Jadi itu yang kata Nabi dapat manfaat, tapi hakikatnya manfaat itu kembali pula kepada orang yang berselawat. Faham? Yang mendapatkan keselamatan daripada selawat itu adalah kita. Akan tetapi hasil yang menjadikan kita itu beroleh manfaat, menjadikan Rasulullah juga mendapat kebaikan daripada selawat tersebut. Tuan-tuan kena faham benda ni bagi elok. Sebab jangan kita sangka kalau aku tak selawat rugilah Nabi. Tak, Nabi tak pernah rugi tuan-tuan. Yang rugi itu kita. Tapi ketika mana kita berselawat ke atas Nabi, Nabi juga mendapatkan manfaat daripada selawat tersebut, seperti mana para anbiya lain yang mendapatkan kebaikan selawat daripada umat masing-masing. Boleh faham tak? Baik. Tiada atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka manfaat tu kembali kepada orang yang berselawat jugalah, bukan ke atas Nabi tu. Kerana Nabi itu telah sempurna atasnya kamal. Sebab apa tak dapatkan Nabi? Sebab Nabi memang sempurna dah tuan-tuan. Sempurnanya ke atas Nabi itu dengan segala kesempurnaan. Tak ada langsung yang namanya pertambahan. Sebab tu dan ditolak akan kata qil ini dengan bahawasanya Nabi SAW sentiasa ternaik ia pada kamalat, yakni kesempurnaan selama-lama, kerana tiada daripada kamal melainkan di sisi Allah terlebih akmal, yakni paling sempurna daripadanya, seperti barang yang diisyaratkan bagi demikian itu. Jadi kalau kita kata ternaiklah ia pada kamalat, maka tak betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Kerana tiada daripada kamal, yakni kesempurnaan itu, melainkan di sisi Allah itu terlebih akmal. Nabi ni dah cukup sempurna dah, maka kenapa nak kena tambah lagi sempurna tu? Dah. Kesempurnaan atas Nabi ni takkan bertambah dah. Sebab apa? Yang Nabi dapat tu yang paling sempurna tuan-tuan. Yang paling sempurna pada Nabi SAW. Dia faham tak ni? Jadi kalau kita tak selawat tuan-tuan, yang rugi sebenarnya siapa? Bukan Nabi. Kalau kita kata Nabi mendapat faedah daripada selawat tersebut, bila kita kata lagi banyak kita berselawat, maka semakin tinggilah kesempurnaan yang ada pada Rasulullah. Maksud kalau kita tak selawat kat Nabi tuan-tuan, Nabi takkan mencapai maqam kesempurnaan yang paling tinggi di sisi Allah. Jadi maksudnya dalam erti kata yang lain, rugi tak Nabi kalau kita tak selawatkan Nabi? Nabi akan jadi orang rugilah. Pasal bila kita kata lagi kita selawat, lagi tinggi kesempurnaan Nabi. Bila kita tak selawat, macam mana Nabi nak naik kesempurnaan dia? Faham? Jadi sebab tu pada kata ni tak boleh kita kata selawat menaikkan kesempurnaan Rasulullah. Sebab Nabi memang dah sedia kamal tuan-tuan. Faham tak? Nabi tu dah sentiasa sempurna dah. Tak perlu lagi ke atas Nabi itu untuk ditambahkan lagi kesempurnaan tu. Benda dah sempurna tuan-tuan. Botol ni orang tengok dah cukup perfect tuan-tuan. Faham? Perlu dah nak tambah apa-apa? Faham? Kalau dah sempurna nak tambah apa lagi? Orang tambah pasal dia tak sempurna. Macam mana nak buat botol ni bagi jadi lagi lawa? Kadang-kadang kemahiran hidup kan macam tu. Tu orang beli kereta kat kilang macam ni. Dia balik dia pergi kedai aksesori pula. Pasal nak bagi lagi kereta tu jadi lagi lawa. Terlebih lawa jadi Hindu tu kereta tu. Tiada kan? Minta maaf bukan kata kau Hindu. Saya ada terasa lah dah kan. Saya pun ada adik-beradik belah sana juga. Adik-beradik saya belah Bali Nawa tuan-tuan. Kalau saya pergi sana dia percemang, saya tak faham tu. Pasal memang dia cakap Tamil tu. Dia Islam baik. Tu dia tapi gelang tebal rantai dengan badan besar dia kan. Jalan. Tapi baik. Bila kita pergi dia jamu makan kari kepala ikan padu kan. Tiba-tiba lapak kari kepala ikan dah. Faham tak? Dia punya nak bagi lawa buruk tu. Allah SWT. Jadi Nabi dia tak macam tu tuan. Tak perlu pun Nabi kepada
pertambahan kesempurnaan tersebut. Sebab apa? Sebab tiada daripada kamal melainkan di sisi Allah terlebih akmal. Baik. Seperti barang yang diisyaratkan bagi demikian itu, dengan firman Allah Ta'ala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Maksudnya Allah sebut dalam ayat ni, dan hari kemudian itu terlebih baik bagi engkau ya Muhammad daripada hari yang dahulu. Allah sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Hari yang kemudian untuk Rasulullah ni jauh lebih baik daripada hari yang terdahulu. Maksudnya untuk Nabi ini sentiasalah kebaikan untuk Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala, yakni zaman yang kemudian itu terlebih baik bagi Nabi daripada zaman yang dahulu. Tetapi sungguh pun memberi manfaat selawat umat itu akan Nabi, tiada sayugianya, yakni tiada sepatutnya kita sarihkan dengan demikian itu melainkan pada tempat belajar dan mengajar. Jadi bila kita nak kata kelebihan selawat ini, kebaikan selawat ini memberi manfaat, tak sepatutnya lain daripada tempat belajar dan mengajar. Allah subhanahu, faham tak? Jadi wayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan adapun salam itu wallahu subhanahu wa taala a'lam. Takat dulu insyaallah nanti kita sambung lagi pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kebaikan, Allah limpahkan rahmat buat kita, Allah jadikan kita ni sentiasa terpimpin dengan cahaya hidayahnya, diberikan taufik dalam kehidupan. Sebab tuan yang paling kita khawatir, bila mana kita sangka kita duduk dalam kebaikan tapi kita sedang disesatkan. Ini paling kita takut. Sebab tu guru saya selalu pesan, kalau sesat dalam gelap senang nak patah balik tuan. Tapi kalau kita sesat dalam terang tuan, susah nak balik. Jadi jangan sampai dengan segala kebaikan yang Allah bagi dekat kita ni menjadikan kita makin buta dalam pada melihat Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Tuan-tuan ingat balik, setiap kali tuan-tuan rasa nak lupa, ingat balik, dulu aku bodoh, aku tak berani pun kata orang bodoh. Bila hari ni aku makin pandai, kenapa aku boleh kata orang bodoh? Kita mula rasa besar, tak? Bila kita boleh buat baik, kita mula rasa kita baik. Walhal kalau bukan Allah bagi kita baik tuan-tuan, macam mana kita boleh jadi baik? Tak? Jadi tuan-tuan tolong doakan saya juga doakan saya, keluarga saya, madrasah saya, supaya kami semua ni Allah izin jadi baik sampai akhir hayat. Saya takut tuan-tuan, setiap hari saya takut sangat benda ni tuan-tuan. Takut-takut kalau Allah balikkan, na'udzubillah min zalik. Sebab tu saya lagi suka bila Allah bagi dalam hati saya ni sentiasa rasa tak baik di sisi Allah. Sebab memang hakikat dia saya tak baik tuan-tuan. Dan banding saya dengan tuan-tuan jauh lebih baik. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab tuan-tuan duduk pada tempat mendengar, tuan-tuan dengar, tuan-tuan buat. Saya duduk pada tempat bercakap tuan-tuan. Bila bercakap tak buat, yang ni paling awal masuk neraka banding orang yang dengar tak buat. Orang dengar tak buat masuk neraka juga, tapi lewat sikit. Jadi antara tuan-tuan dengan saya, siapa lagi teruk nak kena ke akhirat? Saya kan. Banyak benda saya cakap saya tak boleh buat lagi. Jadi tuan-tuan tolong doa kat saya doa kat saya, keluarga saya dan madrasah saya. Mudah-mudahan apa yang kami buat ni betul lah pada apa yang Allah nak. Boleh Dan saya pun doakan yang sama juga untuk semua yang mendoakan kebaikan buat kami. Mudah-mudahan Allah balas dengan lebih banyak kebaikan, dan Allah beri lebih banyak kebaikan untuk semua yang mendoakan, insya-Allah. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu tuan-tuan. Dan kemudian yang kedua tuan-tuan, tolong doakan madrasah yang saya usahakan dengan sahabat-sahabat dan keluarga saya ni, agar Allah mudahkan segala urusan. Banyak benda tuan-tuan yang saya nak selesaikan di madrasah, tapi macam saya bagi tahu sebelum ni, saya dah tak mau minta dengan orang. Madrasah saya buat percuma tuan-tuan. Saya tak ambil yuran, saya tak kenakan apa-apa cas pada pelajar, dengan tujuan nak memudahkan mereka. Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan, kos nak operasikan madrasah tak percuma, saya kena bayar juga.
Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan, saya tak mau minta duit dengan tuan-tuan. Sebab kalau saya minta duit orang marah. Jadi saya minta tuan-tuan tolong doakan. Doakan dan doakan dan doakan supaya Allah hadirkan kemudahan buat kami di madrasah. Sebab saya yakin tuan-tuan, ketika mana kita makin yakin dengan Allah, makin yakin dengan Allah, maka Allah akan bagi ujian yang lebih kuat. Jadi saya rasa apa yang Tuhan bagi ni sebenarnya semua untuk Allah menguji sejauh mana keyakinan saya terhadap janji dia. Jadi mudah-mudahan dengan berkat doa semua, Allah mudahkan apa yang kami rancang di madrasah, dan Allah hadirkan bantuan buat kami tanpa perlu kami ni minta-minta pada selain daripada Allah. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan tolong doa insya-Allah. Wa akhirul kalam, yang baik datang pada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang pada Allah Subhanahu wa taala. Ampun maaf kalau saya ada terkasak bahasa, salah cakap, saya minta maaf ya tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dunia dan akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. اللهم لا قلوبنا بدون هدايتك كما نرى الارض بوسعتك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.